Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebelum kita mulakan majlis, mohon kerjasama jemaah mutekan mikrofon, offkan kamera dan sentiasa berada di dalam berpakaian yang sopan dan menutup aurat kerana kita berada di dalam majlis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang berbahagia Ustaz dan semua jemaah, sahabat jannah yang dihormati lagi dikasihi. Selamat datang ke kuliah Duha Gemar Yasin Nur Iman melalui Google Meet. Alhamdulillah, syukur kita insan yang dipilih Allah untuk hadir dan duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada pagi ini. Alhamdulillah, moga majlis kita ini diberkati Allah. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dengan bab puasa. Anjuran bersama dengan Yang Berusaha Pengerusi JUNI dan Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK JUNI. Bagi memulakan majlis, marilah kita sama-sama baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua ibu bapa kita dan semua muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin amin ya rabbil alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan sukacitanya dan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Mursyidi bin Mustafa memulakan majlis. Dengan hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammin bi khayri arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan yang dikasihi semua jemaah maya yang sama-sama turut hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan keberadaan kita yang walaupun tidak secara bersemuka mendapat salah satu daripada perkara yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi mereka yang berada dalam majlis ilmu. Antaranya adalah maghfirah, pengampunan daripada Allah, dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita nak tengok lagi sambungan berkaitan dengan rahsia-rahsia puasa yang dibincangkan oleh para ulama supaya kita mendapat kualiti ibadat puasa secara yang optimum, yang terbaik, nisbah kemampuan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kerana ibadat seseorang itu tidak akan sama nisbah antara satu sama lain. Kerana inilah juga yang membezakan di antara kita dengan para nabi, para sahabat dan juga para ulama. Setiap orang beribadat, tetapi ibadat itu menjadi lain kerana kualiti yang ada. Bukan kerana daripada sudut sah atau tidak sah. Itu kita pandang daripada sudut hukum fiqhnya. Kalau tidak sah memang tidak ada apalah, kan? Sekarang kita dah betul dah ibadat kita, insya-Allah, daripada sudut zahir hukum fiqh yang dibincangkan oleh para ulama, cukup dengan syaratnya, cukup dengan rukunnya, kita jaga perkara yang misalkan kita bentuk
supaya tidak melakukan perkara-perkara yang makruh. Tetapi ada lagi beberapa rahsia yang mungkin tidak mampu untuk kita buat sebagaimana mampu dibuat oleh para sahabat yang diajar oleh Nabi SAW dan juga para ulama. Jadi sebab itulah kalau kita tengok orang sembahyang, sama juga dengan kita sembahyang. Mereka qiyam, mereka rukuk, mereka sujud, sama juga dengan kita. Tetapi mungkin nanti bila mana di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala berikan catatan amalannya, ada di kalangan umat manusia akan tertanya-tanya, kenapa nilai kualiti ibadat dia tidak sama dengan kita, sedangkan kita sembahyang, dia pun sembahyang. Kita puasa, dia pun puasa. Kita sedekah, dia pun sedekah. Maka salah satu daripada formula jawapannya duduk pada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW kata bahawa ibadat seseorang itu boleh digandakan sehinggalah sampai kepada sab'umi'ah, iaitu 700 lipat kali ganda nisbah daripada salah satunya keikhlasan mereka dan betulnya mereka daripada sudut rahsia-rahsia batin yang dijaga. Maka sama juga dengan ibadat puasa yang kita tengah lakukan sekarang, khusus dalam bulan Ramadan ini. Ibadat puasa kita ini, orang tidak akan tahu yang pertama yang kita berpuasa. Sebab kita tengok semua orang sama je. Kita keluar daripada rumah, kita duduk dalam rumah, kita tengok orang, bulan Ramadan ini, semua kita tahu dalam set kepala kita, kita puasa. Orang puasa. Dan kita takkan kata orang ni tak puasa ni. Kita takkan kata. Sebab apa? Sebab kita tak nampak dia makan. Kita tak nampak dia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sebab itulah puasa ini merupakan antara kedudukan diri puasa itu adalah rahsia di antara seseorang itu dengan Allah SWT. Hanya dia dengan Allah Ta'ala saja. Dan mungkin dia buka puasa senyap-senyap, tapi pada zahirnya orang nampak dia ini adalah orang berpuasa, tapi hakikatnya dia dah tak berpuasa pada hukumnya. Kan? Kerana apa? Kerana dia telah buka. Jadi tidak ada tanda pada muka, pada perbuatan secara zahir ini bahawa orang tersebut tidak puasa. Beza dengan ibadat lain. Kalau orang tersebut bersedekah, kita nampak dia bersedekah. Dan buktinya adalah bukti dia transfer duit. Orang yang sembahyang, kita nampak dia tengah rukuk, tengah sujud dan sebagainya. Orang yang telah melakukan ibadat-ibadat lain, antaranya lagi seperti baca Quran, kita nampak. Tetapi bagi ibadat puasa, kat mana kita nak tunjuk buktinya? Kalau kita ambil video, kita ambil gambar pun, sama juga. Gambar itulah gambar orang yang tak makan. Jadi yang tak makan itu bukan membuktikan bahawa dia adalah orang yang berpuasa. Pada hakikatnya, pada zahir kita hukum macam tu. Dan kita kata, dia puasa sebab apa? Sebab dia bersahur tadi. Itu bukan satu bukti yang jelas yang mengatakan dia betul-betul berpuasa. Itu kerana dia dengan Allah Ta'ala. Bukti dia lagi berpuasa, kita kata kerana dia berbuka puasa. Orang yang tak puasa pun berbuka puasa. Jadi itulah rahsia. Salah satu daripada ibadat yang menjadi rahsia di antara orang yang melakukan dengan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itulah, supaya ibadat puasa ini makin lama makin hebat dan kualitinya makin hebat, maka rahsia ini biar kita kembangkan lagi supaya Allah Ta'ala menilai, bukan manusia menilai. Kalau dalam ibadat ini kita mencari penilaian manusia, maka seumpama kehidupan urusan dunia kita. Dunia kita pun dah cukup dah, kita nak orang nilai. Masakan yang kita masak, maaf contoh, kita nak pasangan kita nilai. Kita nak anak kita nilai. Kita nak orang nilai. Baju baru yang kita beli, kita pakai cantik, kita nak orang nilai. Makeup yang kita pakai cantik, kita nak orang nilai. Dan kereta, rumah, kita nak orang nilai. Kerana apa? Kerana orang boleh nampak. Jadi kalaulah dengan ibadat itu masih lagi ada dalam hati kita perasaan nak supaya orang nilai, itulah yang dikata oleh para ulama syirik khafi. Syirik khafi iaitu syirik yang secara sembunyi. Kamu memperlihatkan, kamu menginginkan sesuatu daripada makhluk dalam kamu melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala, sedangkan yang perlu kamu sembahkan ibadat kamu itu hanya pada Allah, dan penilaian itu hanya kamu minta penilaian daripada Allah. Jadi sebab itulah ibadat ini jangan minta manusia nilai. Kalau nak manusia tegur daripada sudut hukum, betul salah tak apa. Tapi kerana kita nak manusia nilai, kata kita ni orang yang baik, kita ni orang yang warak,
kita ni orang yang mana kita kata tawaddu', itu dah tak dah merosakkan nilai kualiti kita dalam ibadat pada Allah SWT. Dan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum ni pernah saya sebut berkaitan dengan jenis-jenis puasa. Jenis puasa yang pertama puasa umum, puasa orang biasa. Yang kedua kita naik kepada puasa khusus, yang mungkin kita istilahkan sebagai puasa VIP, iaitu dia dah menjaga telinga, mata, lisan, tangan, kakinya daripada dosa. Dan naik lagi kepada kualiti yang paling tinggi, dia panggil saum khususil khusus, puasa VVIP, orang yang mana puasa sampailah kepada hatinya, bukan sekadar kepada panca inderanya, bukan kepada zahir semata-mata, tetapi hatinya juga turut berpuasa. Ketika mana berpuasa, dia tidak fikir benda-benda yang melawakan. Ketika berpuasa, dia tidak fikir benda-benda yang berkaitan dengan keduniaan, yang boleh menyebabkan dia ini lalai dengan urusan akhirat dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil saum khususil khusus, puasa VVIP lah, mungkin dengan senang untuk kita faham. Baik. Maka antara salah seorang daripada ulama, iaitu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyebut ada 6 perkara yang perlu kita jaga supaya kita naik tingkat daripada puasa seorang yang umum kepada puasa VIP. Kita tak pergi lagi lah kepada puasa VVIP tu. Kita nak naik daripada puasa umum ini, puasa orang yang umum ni puasa yang tahan makan minum dia, tahan dia punya kemaluan dia, daripada dipunaikan dengan syahwatnya, iaitu syahwat seksual, syahwat makan minum, iaitu perkara yang boleh membatalkan pada zahir saja. Jadi daripada kedudukan ini kita nak naik level dengan cara kita naik level kepada puasa al-khusus, puasa VIP. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia bawa 6. Kita tak mampu buat semua, kita jangan tinggal semua. Dan proses untuk dapat semua ini dia bukan macam kerja dunia, kan? Contohlah kita kata orang yang berniaga, bila mana berniaga ni dia nampak banyak peluang. Banyak peluang. Kadang-kadang dia mampu ambil semua peluang tu. Dia mampu ambil semua peluang. Sebab apa? Sebab dia pandai. Orang yang ada pengalaman dalam berniaga ni, contoh, dia nampak banyak peluang, semua habis peluang tu dia ambil dan semua dia dapat. Ada orang yang mana masih lagi berjinak-jinak, cuba ambil satu peluang pun tak lepas. Ada orang yang tengah belajar yang kita kata dalam pertengahan, mungkin 2-3 peluang yang terbuka di hadapan dia, dia dapat ambil. Dia nampak mungkin ada 7, 5, 6 peluang, dia kata tak apa, yang ni aku rasa tak mampu, aku nak ambil yang ni dulu. Maka dia ambil 2 dulu contoh. Maka sama juga dalam bab ibadat ini, bab untuk kita dapat kualiti dalam ibadat, maka kita nak buat semua ni bukan sekaligus. Bagi orang yang ada pengalaman, takwanya tinggi, iman yang tinggi, dia nampak benda tersebut simple. Dan dia rasa insya-Allah dia dapat dengan dengan bantuan kekuatan daripada Allah Taala. Bagi orang yang mana dia nak belajar, dia rasa ya Allah susahnya benda ni. Sebab apa? Sebab dia belum lagi masuk dalam satu level yang mana bagi dia benda tersebut adalah benda yang agak susah. Tapi bagi orang yang mana iman yang tinggi, takwa yang tinggi, dia rasa insya-Allah aku boleh buat ni. Jadi kita tengoklah kedudukan kita tak kat mana. Jangan tengok orang. Jangan tengok orang. Tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala sekalian, sebelum saya sebut 6 perkara ni, kita kena ada satu momentum perubahan dalam hidup kita. Kalau kita sentiasa melihat kepada kesalahan orang, kita sentiasa mencari keaiban orang, kita sentiasa mencari kekurangan orang, Allah akan tutup keaiban dan Allah Ta'ala akan tutup kekurangan kita, yang mana kekurangan dan keaiban kita itu sebenarnya itulah benda yang melemahkan kita. Tapi orang nampak, kita je tak nampak. Allah Ta'ala butakan hati kita, butakan perasaan kita, butakan mata kita, nak melihat apa yang kurang pada kita, dan seumpama dibukakan mata dan hati kita untuk nampak keburukan yang pada orang. Jadi saat ketika itulah akan merosakkan diri dan hati kita sendiri. Jadi sebab itu bila mana kita makin lama makin belajar, kuliah sana, kuliah sini, kita pergi, tak sekiralah dia tu mengajar ke dia belajar, belajar untuk melihat diri sendiri. Bila mana kita belajar melihat diri sendiri, kekurangan-kekurangan tersebut Allah Ta'ala akan buka satu-satu. Perasan tak? Sebelum ni kita tak ada kita punya perangai-perangai macam ni. Tapi sekarang ni sebab apa kita perasan benda tersebut ada? Sebab Allah Ta'ala buka. Sebab itu yang kita nak, supaya Allah Ta'ala buka aib kesalahan kita itu, kita sendiri tahu. Dan supaya Allah Ta'ala tutup keaiban dan benda yang tak elok bagi orang yang berada di hadapan kita atau bersama dengan kita. Biarlah
Aib dia ya Allah kamu tutup, jangan aku nampak. Tapi aib aku ya Allah, biar aku nampak, aku tahu. Orang tak tahu tak apa, tapi kalau orang tahu tu ya Allah, biar dibetulkan. Biar dibetulkan. Itu yang kita nak. Dan sama juga dalam bab ibadat macam tu juga. Kerosakan dan kesusahan kita, kesalahan kita, biarlah kita ni nampak dengan Allah Ta'ala zahirkan untuk kita betulkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Baik, ada 6 perkara yang menyempurnakan seseorang itu untuk dapat puasa VIP. Untuk dapat puasa saumul khusus. Baik, yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ghaddul basar, iaitu menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur. Tuan-tuan ada masa sambil-sambil kita baca tadarus, baca Quran dalam bulan Ramadan ini, kita tadabbur sedikit. Dalam surah An-Nur ini ada ayat yang khusus bagi orang lelaki dan ada ayat khusus bagi orang perempuan yang Allah Ta'ala suruh untuk tundukkan pandangan. Bukan pejamkan mata, tapi tundukkan pandangan. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, pejamkan, tundukkan pandangan mereka. Qul lil mu'minin yaghdu min absarihim. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada orang lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mereka. Baik, yang pertama, Allah Ta'ala menggunakan perkataan orang yang beriman. Nak menunjukkan bahawa kita ni bukan satu level baru-baru kenal Islam, tak. Kita level ini dah lama kenal Islam dan kita dalam proses dah beramal dah laku taat dah melakukan takwa dah kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan diri kita sebagai orang beriman ini, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad, bagi tahu orang-orang yang beriman itu. Bagi tahu kepada mereka, apa dia? Tundukkan pandangan mereka. Bukan pejamkan, tapi tunduk. Tunduk ini maksudnya kita kawal pandangan mata kita. Jangan sampai pandangan mata kita ini luas sangat melihat kepada apa yang dicela dan apa yang dibenci. Apa yang dibenci daripada pandangan agama. Bukan benci pada pandangan kita saja. Maka kita kena nilai pandangan agama benci benda tersebut. Pandangan ada agama tersebut dia keji benda tersebut. Maka jaga pandangan kita. Jangan dia panggil istilahnya ibtisa' fil nazar. Luaskan sangat. Lebarkan sangat kita punya jaluran penglihatan kita atau pandangan kita kepada benda yang dikeji dan benda yang dibenci tersebut. Dan juga tundukkan pandangan kita kepada benda yang melalaikan daripada zikrullah, daripada melalaikan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, benda yang dikeji pada pandangan agama ni banyak. Kita tak kata benda tersebut termasuk daripada benda haram saja. Kadang-kadang dia termasuk daripada benda-benda yang makruh. Benda makruh ini dia tidak mendatangkan dosa. Benda makruh dia tidak mendatangkan dosa. Sebab itu istilah daripada makruh ini, makruh salah satu hukum daripada 5 hukum Islam. Makruh ini sesuatu yang kalau sekiranya kita tinggal, kita dapat pahala. Tapi kalau sekiranya kita buat, kita tak dapat pahala. Kan? Kita tak dapat dosa. Tetapi kalau kita tinggal benda tersebut, maka kita akan dapat pahala. Nak menunjukkan bahawa sesuatu perkara yang Islam nak, kalau boleh kamu jangan buat. Sepatutnya kamu jangan buat. Kan? Bukannya dosa. Dosa ni kalau buat dapat dosa. Kalau buat benda tersebut dapat dosa. Benda makruh kalau buat tak dapat dosa. Kan? Jadi pandangan agama melihat kepada celaan-celaan tersebut, supaya apa? Supaya elok pada kedudukan kita daripada sudut zahir dan elok pada kedudukan kita yang batin. Maka kena kenal benda tersebut. Apa dia? Antaranya melihat kepada aurat seseorang. Jangan kata melihat tersebut dengan syahwat sahaja. Ada satu hadis Nabi SAW. Saya rasa saya pernah baca hadis ini. Yang Nabi SAW sebut ada 5 perkara yang menyebabkan batal puasa seseorang. Batal puasa di sini kata ulama, batal pahala puasa. Salah satunya adalah an-nazaru bisyahwah, iaitu melihat dengan syahwat. Jadi kalau macam tu kita tak tengok dengan syahwat tak apa ke? Sebenarnya kita kena faham dulu syahwat tu apa dia. Bukannya syahwat itu rasa panas sejuk dan sebagainya, teringin sangat-sangat nak. Bukan itu saja. Syahwat ini bukan kepada syahwat seksual saja. Tetapi syahwat ini adalah benda yang teringin kita melihat dan mungkin hati kita ada rasa seronok dan benda tersebut Islam kata tak perlu. Contoh macam mana? Kita melihat kepada kecantikan seorang wanita. Itu bagi lelaki lah.
atau wanita itu melihat kepada kehandsomean bagi seorang lelaki, bila mana dia tengok, cantiknya, handsomenya. Kan? Jadi bila mana dia tengok tu, dia rasa nak tengok lagi. Sekali tengok, kerana lalu ke, tak apa. Tapi bila mana tengok kali yang kedua, kerana apa? Bukan melihat dengan pandangan syahwat seksual. Tapi melihat kerana apa? Kerana dia dapat, cantik lah. Dia nak tengok lagi sekali, itu dah dikira syahwat. Tengok cerita Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf tersebut, berlakunya potong tangan yang mana diberikan pisau oleh Zulaikha kepada dia punya kawan-kawan dia, kerana timbul fitnah kata Zulaikha ini goda orang gaji dia sendiri ataupun anak buah dia yang berada dalam rumah dia sendiri. Maka ketika itu dia orang tengok dengan apa? Tengok dengan syahwat. Syahwat tersebut bukannya syahwat seksual, tapi syahwatnya adalah syahwat kerana cantiknya. Sehingga dia kata mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ni. Ini malaikat ni. Sebab apa? Kerana terlalu cantik, terlalu handsome-nya. Jadi kena faham konsep syahwat itu sendiri. Ataupun orang kata, maaf bahasa, dia tengok benda-benda yang seks dengan gambarnya, dengan video, minta maaf sekadar contoh, tapi dia tak timbul pun rasa seksual. Tapi ada tak keseronokan tengok? Ada, maka itulah syahwat. Dan itulah benda yang dibenci, yang mana makruh, yang tak disuka dan diharamkan juga dalam pandangan agama. Kalaulah benda yang dikeji, yang daripada takat levelnya makruh, maka apatah lagi benda yang haram, perlu lagi untuk kita jauhi. Maka tundukkan pandangan. Bukan sekadar kita kata, kita kena pejam mata. Bukan. Ini seumpama kita kata rigid. Islam tak sampai macam itu. Tiap-tiap kali pejam. Ada benda sikit pejam. Tak. Tundukkan pandangan dengan cara jangan luaskan jaluran penglihatan kita. Sama ada kita tundukkan, kita alihkan pandangan ke kanan, ke kiri dan sebagainya, supaya kita tidak terfokus kepada benda-benda yang boleh menyebabkan dapat dosa atau benda-benda yang boleh menyebabkan benda tersebut termasuk daripada benda yang makruh. Baik, kata Nabi SAW, an-nazaru sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu daripada anak panah iblis. Bila mana kita kata anak panah iblis ini, seumpama dia adalah merupakan permulaan masuk jarumnya iblis untuk menyebabkan kita ini dapat sesuatu yang dikatakan dosa ataupun dapat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tundukkan pandangan ini juga kepada perkara yang mana melalaikan kita daripada zikrullah. Apa dia? Kita ambil cerita yang biasa berlaku dalam kehidupan kita lah. Zaman sekarang Allah Ta'ala bagi teknologi. Kita tengok Facebook, kita tengok WhatsApp, kita tengok WeChat ke, Instagram dan sebagainya, sekadar ambil maklumat, berita semasa, tahu cerita saja. Berapa lama kalau dibandingkan dengan kita melihat kepada benda-benda yang baik? Kita tengok kepada buku-buku ilmu ataupun kita tengok kepada saluran teknologi juga, tapi duk cerita berkaitan dengan ilmu, kita baca Quran. Cuba buat perbezaan masa yang kita gunakan tadi. Dan bila mana kita tengok, kadang-kadang baca cerita berkaitan dengan artis, baca cerita berkaitan dengan orang-orang famous, ni rasa seronok pula. Tak perasan sampai setengah jam. Baca Quran 15 minit dah rasa sakit pinggang dan sebagainya, rasa dah penat dan sebagainya. Nampak tak? Sebab apa rasa benda tersebut? Kerana kita terlalu membiasakan benda yang seronok dengan nisbah nafsu kita. Bukannya tengok benda tersebut dengan nafsu seks. Sebab tu saya kata kita faham konsep nafsu tu. Kita faham konsep syahwat tadi tu. Kita tengok dengan pandangan keseronokan yang mana dialihkan daripada seronok benda yang dikaitkan dengan agama, dengan seronoknya benda yang dikaitkan dengan dunia. Keseronokan dunia itu termasuk daripada syahwat. Jadi bukannya kita kata kita nak tinggalkan dengan media sosial sepenuhnya, mungkin tidak ada kemampuan. Sebab kita ada mungkin orang yang berniaga, orang yang mana nak bagi maklumat dan sebagainya. Tetapi kurangkan. Tundukkan pandangan. Kalau ada benda yang tidak perlu kepada kita ni tengok, kita perlu baca, tak perlulah baca. Kita ni tak perlu sampai tahu semua maklumat, tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak ambil semua maklumat, kita akan terlepas maklumat-maklumat yang ada dalam agama. Maklumat dunia semua kita nak tahu. Sekarang apa yang jadi di antara Rusia dengan Ukraine? Kita nak detailkan satu persatu. Lainlah kalau kita ni pakar bahagian benda tersebut. Kalau kita sebagai orang awam ini, kita tahu okey peperangan berlaku sebab apa macam ni, kesannya macam ni, okey cukup pun, rasa dah okey dah. Dan kita berjaga-jaga daripada sudut keperluan kita. Kita nak tahu berkaitan dengan sukan. Sukan pun kita nak tahu, habis benda kita nak tahu. Kalau tak tahu rasa pelik. Sebab apa? Sebab dunia sekarang semua orang tahu. Sebenarnya menimbulkan rasa pelik itu adalah kita.
Menimbulkan rasa pelik itu adalah kita. Tetapi kalau kita menimbulkan rasa pelik bagi orang yang mana tidak mengetahui hukum hakam, pelik bagi orang tersebut jauh daripada agama, maka pelik tersebutlah sepatutnya kita timbulkan. Kan? Zaman Nabi SAW, pelik bagi orang tersebut tidak tahu benda-benda yang dikaitkan dengan agama. Zaman kita terbalik. Kan? Kalau kau tak tahu pembahagian agama pun tak apa. Sebab benda tersebut bukan memajukan. Dia letakkan mindset kita macam tu. Jadi, tundukkan pandangan daripada benda yang melalaikan kita daripada zikrullah, daripada kita mengingati Allah. Sebab apa? Bila mana kita tengok benda-benda yang dikaitkan dengan dunia banyak sangat, terutamanya ketika mana kita berpuasa, kurangnya baca Quran kita, kurangnya istighfar kita, kurangnya mana-mana zikir kita kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Banyakkan tunduk pandangan ya ketika mana kita berpuasa. Yang kedua, supaya puasa kita daripada puasa umum naik level jadi puasa khusus, itu puasa VIP, maka kata Imam Ghazali, hifzul lisan anil kadhib wal ghibah wal fahshi wal jafa wa syughlihi bi dzikrillah. Jaga lisan. Jaga lisan, jaga lidah. Jaga lidah ni bermaksudnya jaga tutur bicara kita lah. Disebut lidah kerana apa? Kerana lidahlah sebagai alat untuk kita berkata-kata. Kalau orang tersebut tidak ada lidah, dia tak boleh berkata-kata. Ada juga ada orang yang ada lidah tapi tak boleh berkata-kata. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tarik nikmat kata-kata. Tapi secara asasnya lisan itu adalah alat untuk seseorang berkata-kata. Kalau lidah itu dipotong, maka orang tak boleh bercakap. Sebab itu lidah ini digunakan sebagai alat ataupun perkara yang kita sebut supaya jaga kata-kata kita ataupun jaga bila mana bercakap. Jadi yang kedua, jaga lisan kita. Jaga lisan daripada apa? Minal kadhib, daripada berdusta. Jaga sangat-sangat, jangan menipu. Orang yang biasa menipu dalam hadis Nabi SAW kata, maka dia akan dicatatkan daripada kalangan golongan al-kadzabin, orang yang suka menipu. Dia menipu sikit-sikit je, tapi suka sangat menipu, dia akan tercatat daripada kalangan golongan yang mana? Golongan ahli-ahli penipu, geng-geng yang suka menipu. Jangan biasakan menipu. Sama ada daripada benda yang berkaitan dengan urusan dunia kita, apatah lagi urusan berkaitan dengan akhirat kita. Orang yang biasa menipu ini, dia tidak akan rasa salah. Tapi cuba orang yang tak biasa menipu, sekali dia menipu, dia rasa bersalah. Kadang-kadang daripada dulu sampai sekarang itu, sebab dia tak biasa dengan menipu, dia masih lagi ingat peristiwa tersebut. Masih lagi rasa bersalah. Kerana apa? Kerana tak biasa buat. Ini kita nak ni. Supaya orang merasakan bahawa perbuatan menipu walaupun sedikit, aku tak sepatutnya buat. Al-kazib. Kalau kita nak benda tersebut, belajarlah dengan adanya sifat siddiq. Sifat benar. Benar apa? Benar pada kata-kata. Cakap benda yang betul. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Malulah. Kalau kita, orang tanya, kita tak boleh jawab. Baik kita malu dengan manusia daripada kita malu dengan Allah SWT, sebab daripada kita menipu manusia ketika mana atas muka bumi. Nak jaga air muka kita. Biarlah malu tersebut dengan manusia supaya kita tidak malu di hadapan Allah Ta'ala nanti bila mana Allah Ta'ala bongkarkan kesalahan-kesalahan kita. Dan saya tu kadang-kadang bila mana kita ni tuan-tuan perempuan, umur kita masing-masing sekarang, kita dah dewasa, kita dah meningkat umur dan sebagainya, apa yang tak ada dalam lisan kita? Apa yang tak ada dengan lisan kita? Masa ketika mana kecil, seorang kanak-kanak, dia tak pandai menipu. Kerana apa? Kerana hatinya bersih. Budak ni tak pandai menipu. Cuba tengok anak-anak kita yang kecil-kecil tu, kalau dia bercakap, kita boleh detect dah. Kan? Kalau dia mula-mula nak belajar nipu, kita dah tahu dah. Sebab apa? Sebab maaf bahasa, kita dah profesional dah. Kita dah profesional dah. Kita dah amatur dah. Dia orang baru beginner baru. Kan? Sebab apa? Sebab kita alami benda tersebut. Tapi budak-budak ni, dia tak ada lagi benda-benda yang kotor pada hatinya, yang menyebabkan dia pandai menipu. Tapi bila mana dia hidup dengan masyarakat, dia bergaul dengan kawan-kawan dan sebagainya, mungkin dia tengok kepada perbuatan ayah dia sendiri, itu yang menyebabkan timbulnya perbuatan menipu. Maka kita ini yang dah lama hidup, kita hidup dengan masyarakat, kita jumpa dengan pelbagai masalah, kita duduk bersama dengan manusia dan sebagainya, perbuatan menipu itu mungkin banyak dan mungkin secara tak sedar kita jadi menipu. Kerana apa? Kerana hati kita masalah. Dan lisan kita bertindak melalui hati kita. Kalau hati kita ini nak berkata dengan sesuatu, maka lisan itu menzahirkan dia. Jadi kalau kita tengok, sebab apa ni aku suka bercakap benda-benda yang menipu ni, benda-benda yang dusta ni, benda-benda yang bohong, maka muhasabah hati kita. Muhasabah hati kita. Hati kita masalah. Jadi jangan tengok orang. Orang ni banyak menipu ni, hati kotor. Tak selesai hidup kita. Tak selesai hidup kita. Sebab apa? Kita sentiasa melihat kepada orang. Selesaikan hidup kita ni
Yang kita tahu hati kita rosak, salah satunya benda yang menzahirkan hati kita rosak, hati kita tak cantik, kita banyak bercakap benda yang tak elok. Dengan pasangan kita sendiri, dengan anak-anak kita sendiri, bahkan dengan mak ayah kita, na'udzubillah, kita tak perasan kita bercakap dengan benda bohong. Sampai raya, tak apalah, raya nanti aku boleh minta maaf. Itu silap kita. Kita tunggu masa kita nak minta maaf, tapi peluang untuk menipu tu kita masih buat. Ini kesilapannya. Nabi ini antara orang yang mana dia pantang dan dia ajar sangat-sangat supaya umat dia ini belajar untuk bercakap dengan atau bersifat dengan sifat sidik, supaya tidak cakap dengan benda yang tidak sepatutnya. Jadi kita kena ajarlah. Kita ajar diri kita supaya tidak bercakap dengan sifat, dengan bercakap benda bohong dan sebagainya. Yang kedua, jaga lagi lisan kita daripada al-ghibah, mengumpat. Inilah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hidup kita hidup yang betul-betul akhir zaman. Kita tak nak mengumpat. Kadang-kadang orang datang ajak mengumpat. Dia tak ajak, jom kita mengumpat. Dia ajak apa dia? Kau tahu tak cerita pasal dia semalam ni? Cerita apa? Dia jadi seronok. Kita ni nafsu kita bila mana cerita pasal orang, dia jadi naik. Dia naik syok dia tu. Kan? Benda tersebut kadang-kadang kita say, aku tak nak cerita lah. Tak payah, aku tak nak dengar. Tak, cerita ni betul. Aku sendiri tengok. Bila mana dia buka benda tersebut, kita rasa, aku tak percayalah. Betul, sebab aku sini nampak. Betul ke aku nampak? Kita mula dah tu. Kan? Tapi kalau kita set aku tak nak dengar, aku kata aku tak nak dengar. Dan tak apalah, kau nak cerita pada orang lain. Aku tak nak dengar. Settle masalah. Kan? Hidup kita ni kita suka cerita pasal orang. Suka cerita pasal orang daripada sudut mana? Daripada sudut kejahatannya. Tuan-tuan bacalah dalam media sosial, bacalah dalam surat khabar dan sebagainya, banyak unsur-unsur yang kadang-kadang berkaitan dengan mengumpat. Kita tak sedar. Dengan bahasanya berita terkini, dengan bahasanya maklumat semasa, dengan bahasanya kita kata ikutlah apa saja. Tetapi dengan kontennya agama kata itu mengumpat. Kita nak tahu mengumpat ni apa dia? Mengata kepada seseorang walaupun benda tersebut betul hakikatnya ada pada diri dia, tetapi dia tak suka benda tersebut. Orang perkatakan ataupun cerita berkaitan dengan diri dia. Betul, dia ni jahat. Betul, dia ni macam ni. Kita pun cerita benda tersebut, dia tak suka dengar. Sama ada depan dia ke, belakang dia ke. Dan itu termasuk daripada benda yang mengumpat. Jadi sebab tu kena jaga mulut kita. Jangan biasakan dengan mengumpat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam Al-Quran. Orang yang mana mengumpat ni, dia makan daging saudaranya sendiri. Ada satu video, dah lama dah. Sekarang dia dah tak tersebar dah video tu. Kan? Zaman-zaman sebelum daripada WhatsApp, sebelum daripada media sosial ni hebat ni, ada satu video. Saya simpan dah. Tak lupa dah kat mana dah. Kan? Sebab apa? Tertarik sangat. Cara yang video tersebut dia buat di orang Arab buat lah. Pelakonnya orang Arab. Semua pakai tudung lah. Dia ambil pelakon dia orang perempuan lah. Maaflah dia buat. Saya cerita je kan. Orang kata orang perempuan ni banyak mengumpat. Tak kira perempuan lelaki semua pandai suka mengumpat, ramai mengumpat. Bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun mengumpat juga. Siapa? Kita lah. Kita. Jangan kata orang lain, kita. Jadi video ni macam mana? Dia nampak orang perempuan tersebut tengah makan. Dia tak tunjuk makan apa, tapi tangan dia tengah makan. Last sekali mulut dia berdarah. Saya mula-mula tengok video tersebut. Ni video apa ni kan? Dia nak cerita apa? Lepas tu, panjang cerita, rupa-rupanya dia bawa satu ayat Quran. Nak menceritakan bahawa orang yang mengumpat mengata kepada saudaranya sendiri, seumpama orang tersebut makan daging saudaranya sendiri. Makan daging dengan darahnya mulut-mulut dia. Itu gambaran. Supaya apa? Supaya kita sedar salah satu daripada dosanya. Jaga juga lisan daripada benda-benda yang perbuat kata-kata yang keji. Mulut kita kena jaga. Sebab apa? Biasa bercakap dengan benda yang tak elok. Maaf bahasa mungkin disebut perkataan bodoh ke, perkataan apa saja. Kerana apa? Kerana lisan kita itu dah terbiasa dengan benda tersebut. Satu. Ataupun kita tak terbiasa tapi terlepas juga. Kerana apa? Kerana hati kita ni terlalu panas sangat sampai dia terlepas. Sampai terlepas. Itu kena betul-betul jaga tu. Betul-betul kena jaga. Sebab itulah setiap kali kita bercakap, kita kena banyakkan istighfar. Hari ni saya banyak bercakap. Nampak je bercakap benda baik. Tetapi dalam benda baik tersebut bimbang ada benda-benda yang mana pada sisi Allah Ta'ala takut-takut ada dosa. Maka lepas ni saya lah orang paling banyak kali kena istighfar. Lepas habis kuliah ni. Kerana apa? Kerana banyak mulut, banyak perkataan yang keluar daripada mulut saya. Jadi seharian berapa banyak kita bercakap tuan-tuan perempuan?
Sehari yang berapa banyak kita bercakap? Ada orang buat kajian. Secara overallnya, sehari ini berapa puluh ribu patah perkataan yang keluar daripada mulut manusia. Dan secara umumnya. Tetapi kalau kita sendiri catat, kita buat calculation, rasanya memang mungkin lebih banyak lagi lah. Tapi dalam bulan Ramadan ini, kerana kita berpuasa, mungkin benda tersebut berkurang. Dan ini adalah yang nak. Supaya kita ini kena dengan hadis Nabi SAW kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, siapa yang yakin Allah Ta'ala akan menilai semua perbuatan dia, antaranya daripada mulut, apa yang dia bercakap, dan dia yakin dengan hari kiamat, beriman pada hari kiamat, bahawa setiap benda yang dicakapkan akan dipertunjukkan, dibalas di akhirat nanti, falyakul khaira, cakaplah benda yang baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, aw liyasmut, diam saja. Kan? Mungkin sekadar senyum saja. Kan? Orang nak kata engkau ni lepas daripada bulan Ramadan jadi pendiam. Oh, tak banyak cakap dan sebagainya. Tak apalah. Kalau kita diam daripada benda-benda yang kita kata maksiat, itu alhamdulillah. Tapi jangan kita diam daripada benda-benda yang baik. Kan? Dan sibukkanlah lisan kita ini dengan zikrullah. Betul, kita jaga mulut kita, lisan kita daripada menipu, daripada mengumpat, mengadu domba dan sebagainya, cakap benda yang tak elok. Tetapi sibukkanlah, gantikanlah kesibukannya dengan zikrullah. Banyakkan dengan zikrullah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, cari satu zikir yang kita kata kita akan istiqamah. Ketika berjalan, ketika mana bawa kereta, duduk dalam keadaan majlis ilmu dan sebagainya, duduk mana-mana, zikir tersebut, benda itulah yang membasahkan lidah kita. Sama ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun astagfirullahalazim, ataupun selawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan selawat, jangan zikir tersebut kuat sangat sampai mengganggu orang. Kita zikir itu dengan yang apa? Ya Allah, aku nak biasakan mulut aku ini dengan zikrullah. Dan aku cuba nak buang lisan aku ini, mulut aku ini daripada berkata benda yang kamu marah, kamu tak redha. Orang nak kata, baiklah dia zikir sebagainya. Biar. Yang penting niat kita betul. Aku nak zikir ini ya Allah supaya lisan aku ni adalah lisan yang baik. Pernah tak tuan-tuan puan-puan jumpa dengan orang cakap ni, kita tak pernah dengar pun keluar daripada mulutnya benda yang tak elok. Tak pernah kita dengar dia menipu, tak pernah dengar dia cakap benda yang tak elok pasal orang, tak pernah dia mengadu domba, tak pernah dia mengumpat dan sebagainya. Lembut saja perkataan dia. Sebab apa dia boleh buat? Kerana dia membiasakan diri dia. Itu hipokrit, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia menipu, itu dia urusan dengan Allah. Tetapi kita duduk dengan orang yang macam ni, kita rasa tenang. Bayangkan kalaulah kita duduk bersama Nabi SAW. Para sahabat yang duduk dengan Nabi SAW itu macam mana? Dia boleh sendiri mendengar, melihat apa yang Nabi SAW kata itu. Tidak ada satu patah perkataan ini pun yang tidak elok. Ini orang yang betul-betul jaga lisan. Itu kita nak. Sibukkan dengan caranya adalah dengan zikrullah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, innamas shaum junnah. Puasa itu adalah benteng, kekuatan, perisai bagi kita. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath wala yajhal. Bila mana seseorang daripada kamu ini berpuasa, jangan kata benda-benda yang tak elok. Jangan kata benda-benda yang boleh mendatangkan dosa, menipu dan sebagainya. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mana mari cerca dia, buat kata benda-benda yang tak elok, ajak bergaduh dan sebagainya, kata kat dia, inni sha'im, saya puasa. Ini salah satu cara untuk jaga lisan kita. Orang marah-marah dan sebagainya, hati kita akan tak tahan, tak sabar dan sebagainya. Kata dengan mulut kita, aku puasa. Ataupun kata dalam hati, aku puasa. Inilah yang akan menyebabkan lidah kita ini akan terjaga. Kita nak lepas saja boleh, sebab apa? Dia ada mulut, kita ada mulut. Dia nak pukul, dia ada tangan, kita ada tangan. Dia ada kaki, kita pun ada kaki. Boleh kan? Tapi kerana apa kita jaga? Kerana Allah. Kerana Allah itu disebabkan kita berada kedudukan kita berpuasa. Puasa itu kerana Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kafus sam'i anil isra'i ila kulli makruh. Jaga pendengaran. Jaga pendengaran daripada dengar perkara-perkara yang dibenci ataupun perkara yang diharam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan tengok. Surah Ma'idah, pipi sebelah kanan atas sekali. Ceritanya panjang. Perkataannya Allah Ta'ala kata, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Golongan-golongan ini, golongan yang suka sangat dengar lil kadhib, pendustaan. Istilahnya samma'un. Samma'un maksud suka sangat dengar perkataan-perkataan dusta. Jadi bila mana suka dengar perkataan dusta, suka juga dengar benda-benda yang lain. Termasuklah daripada yang mengumpatnya, cerita pasal orangnya, dengar benda-benda yang melalaikan lawa dan sebagainya. Ini satu sifat yang Allah Ta'ala suka. Jaga pendengaran kita.
Mungkin kurang-kurangkan dengar lagu-lagu yang melalaikan, kurang-kurangkan dengar benda-benda yang menyebabkan kita ini terhibur dengan dunia. Banyakkan mendengar benda-benda yang menyebabkan kita insaf, banyakkan mendengar sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita ini sedar kedudukan kita ini macam mana. Dan banyakkan ke arah itu insya-Allah. Yang keempat, kafu baqiyatil jawarih anil atham minal yad war rijli wa kafil batni anil syubhat. Jaga um, anggota-anggota lain, anggota-anggota lain daripada dosa. Tadi kita sebut penglihatan dan juga lisan dan juga pendengaran. Maka yang keempat ni, jaga baki ataupun anggota-anggota lain daripada dosa, daripada iaitu tangan, kaki dan juga perutnya. Jaga benda tersebut. Tangan, kaki jaga. Tangan jangan sentuh benda yang lain. Simple je kadang-kadang. Kita bila mana kita pergi kedai, benda yang kadang-kadang kita rasa alah sikit je, bukan sengaja. Tapi kita tak jaga pun. Kan? Tak sengaja ni kalau kita jaga. Kan? Contoh ketika mana kita ambil duit, kita bagi duit dan kita ambil duit daripada penjual tu sendiri. Kat cashier tu sendiri. Kadang-kadang bersentuhan kulit kita dengan kulit dia. Ada sikitnya bukan rasa syahwat. Isu bukan syahwat. Isunya boleh tak boleh dalam agama. Alah sikit pun nak kira. Fikir dengan akal ke fikir dengan agama? Kalau fikir dengan akal, baik salam terus. Maaf itu bahasa kasar kan. Sebab kita fikir dengan akal. Tapi kalau fikir dengan agama, sikit ke, banyak ke, sederhana ke, semua tak boleh. Caranya macam mana? Kalau kita ini ambil dengan cara yang betul-betul jaga, insya-Allah takkan kena. Kita kan tahu sebab kita biasa pergi kedai ataupun kita suruh letak bawah pun tak apa dan sebagainya. Kerana apa? Sebab kita nak jaga. Alah benda sikit pun kau ni nak berkira sangat. Kalau orang kata, ya aku berkira. Kerana apa? Kerana ini agama. Agama siapa? Agama. Aku nak jaga agama dalam diri aku. Kalau orang terbiasa bersentuhan, dia takkan rasa benda tersebut salah. Biasa salam lelaki perempuan. Alah biasa zaman sekarang, kita membiasakan seumpama, kalau bahasa yang agak kasar sikit dalam agama, seumpama kita menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kalau benda tersebut dalam agama itu tak biasa, tetap tak biasa sampailah kepada kiamat. Kalau benda tersebut biasa pada pandangan agama, maksud dibolehkan pada agama, dibolehkan sampai bila-bila insya-Allah. Itu kaedahnya. Jadi kita jaga tangan kita. Jangan sampai bersentuhan dengan benda yang diharam. Mengambil benda yang diharam, benda makruh dan sebagainya. Kaki ni jangan melangkah kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Tempat-tempat yang Allah Ta'ala larang. Dan juga jaga perut kita daripada benda-benda syubhat. Benda haram kita jaga insya-Allah. Kita tak makan benda yang haram. Kita jaga. Sekurang-kurangnya kat Malaysia ni kita tengok benda-benda yang ada cop halal. JAKIM ke ataupun authority council daripada negara-negara lain yang halal itu sendiri. Tak apalah. Kan? Sekurang-kurang kita jaga pada tahap itu. Kita nak pertikaikan, oh ni halal cop je. Daripada tak ada halal, baik ambil cop yang ada halal. Sekurang-kurangnya. Kita yakin. Bahkan dalam bab kita jaga puasa kita ni, jaga makan daripada benda yang syubhat. Yang ragu-ragu. Kerana syubhat itulah yang akan mengeraskan dan menyusahkan daripada sudut kita melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kam min sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa ini tidak ada nilai kualiti puasanya, melainkan dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kerana apa? Kerana anggota-anggotanya tidak jaga daripada perkara yang haramkan. Siapa? Kita lah. Tengok orang lain lah. Jangan tengok orang lain, tengok kita. Macam mana tangan kita, macam mana kaki kita. Ini dah kita duduk dalam separuh yang kedua daripada bulan Ramadan ini. Dah nak masuk kepada 15 hari ni. Kejap je kan puasa ni. Kita dah sibuk dengan urusan raya. Pergilah tuan-tuan nak beli baju raya dan sebagainya. Tapi bila mana kita pergi kat pasar, kita pergi jumpa dengan orang dan sebagainya, kita masuk tempat-tempat pasar dan sebagainya, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga anggota kita dan sebagainya. Nak masuk kedai, tengok dulu supaya kita dapat makan benda-benda yang betul-betul halal. Tak apalah susah walau kita masak. Kadang-kadang yang ibu-ibu masak itu lebih baik dan lebih seronok. Ia penat, betul penat. Tapi kalau nak makan kat luar, tengoklah. Jangan sampai benda tersebut termasuk daripada benda yang syubhat. Yang kelima, Allah yastakthir minat ta'am wal halal waktu iftar. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, supaya kita naik daripada puasa umum kepada puasa khusus, iaitu puasa VIP, jangan memperbanyakkan makan dan minum. Walaupun makan dan minum tersebut adalah benda yang halal. Bila? Ketika mana berbuka puasa. Bukannya sampai pada kedudukan tak boleh makan. Sebab kita makan benda yang halal kan. Tapi jangan banyakkan. Maksud kita mengurangkan.
Bila mana kita mengurangkan makan dan minum ketika mana berbuka itu, maka dia akan memberi kesan kepada nilai kualiti puasa yang telah kita buat sebelum ini. Kadang-kadang puasa itu nilai kualitinya jadi tak cantik kerana penghujungnya. Di mana penghujungnya? Penghujungnya ketika mana kita berbuka. Permulaan ketika mana kita bersahur. Tetapi ketika mana bersahurnya cantik, ketika mana dalam puasa pun alhamdulillah cantik, tapi penghujungnya tak cantik. Kerana apa? Makanan itu adanya unsur-unsur membazir. Makanan itu ketika mana kita makan dengan syahwat kita, dengan kita rasa nak lepaskan rasa lapar kita. Kerana puasa ini adalah untuk mengekang hawa nafsu kita. Dah syaitan dah tak ada, tapi kenapa nafsu makan masih lagi tak dapat dikawal? Kerana kita masih lagi tidak menampakkan kesungguhan kita untuk naik kepada kualiti puasa VIP tadi tu. Kita sekarang dihidangkan di hadapan kita. Betul kita ada duit, kita boleh beli. Betul kita ada tenaga, kita boleh masak. Tapi kawalkan daripada sudut makan minum tadi tu, jangan berlebih-lebihan. Sekarang kan kita makan tak banyak kan? Awal-awal dulu mungkin banyak. Sekarang buka puasa cukup sikit pun alhamdulillah. Jangan tak buka langsung. Jangan terlalu sedikit. Nanti mudarat pada tubuh kita. Tapi makan untuk memecahkan rasa lapar dan makan untuk keperluan untuk kita ibadat nanti. Dengan sembahyang fardunya dan sembahyang tarawihnya nak teruskan dengan aktiviti tadarus sebagainya, kena makan juga. Tapi kita kawalkan. Sebab perut yang penuh ini, walaupun dengan benda yang halal, dia akan menyebabkan seorang itu malas beribadat. Yang kedua, dia menyebabkan kualiti ibadatnya akan jadi berkurangan. Kerana apa? Kerana penuhnya perut. Sebagaimana kita kata, kalau kita keterlaluan lapar, maka kualiti ibadat tak cantik. Suatu dalam Islam tak nak kena makan juga. Kan? Jadi kalau kita keterlaluan kenyang, pun dia memberi kesan kepada ibadat kita. Dan yang terakhir, yang keenam, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, supaya kita dapat duduk pada kedudukan puasa khusus, itu puasa VIP, ayyakuna qalbahu ba'da al-iftar mu'allaqan bainal khauf war raja. Bahawa hatinya selepas daripada berbuka puasa itu duduk di antara kedudukan khauf dan juga raja. Itu takut dan harap. Lepas daripada kita berbuka, jangan rasa selesa. Okey, settle puasa hari ni. Okey, settle puasa hari yang ke-12. Settle puasa hari yang ke-13. Bukan masalah macam tu. Kita rasa, ya Allah, aku takut kalau kamu tak terima puasa aku. Tapi aku harap, ya Allah, mudah-mudahan terimalah, ya Allah. Kena ada perasaan tersebut. Ini kata Imam Ghazali. Supaya apa? Supaya menunjukkan kedudukan kita, bukan kita 100% confirm. Yang kita dah buat itu confirm dapat diterima oleh Allah SWT. Kalau kita confirm, kita rasa, kita letak set dalam hati kita, Allah Ta'ala dah terima benda tersebut, bimbang nanti kualiti ibadat kita akan datang, jadi tak cantik. Kan? Kita tak boleh kata confirm macam tu. Betul, pakar motivasi kata kita kena ada semangat yang hebat. Tapi dah Islam kata dalam bab ibadat dia ada kaedah dia. Jangan keterlaluan confirm 100%. Sebab apa? Sebab hari ni tak keluar rumah, memang tak tengok pun media sosial, hari ni baca Quran saja, lepas tu penat tidur, bangun sembahyang duha, lepas tu baca Quran balik, lepas tu hanya duduk dalam rumah saja. Confirm diterima? Belum tentu. Belum tentu. Sebab penerimaan itu di sisi Allah Ta'ala. Perbuatan itu hanya pada kedudukan kita saja. So kita tidak boleh persoalkan, ya Allah, sebab apa kamu tak terima? Aku tak buat dosa langsung, ya Allah. Aku niat pada sahur, ya Allah. Sahur pun aku buat. Aku buka, ya Allah, dengan buka yang cukup kadar keperluan aku saja, ya Allah. Nanti di akhirat kita kata, sebab apa kamu tak terima, ya Allah? Allah Ta'ala tidak akan melakukan kezaliman. Allah Ta'ala akan buat berdasarkan kepada keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kerana apa? Kerana kita terlalu mengharapkan atau bergantung kepada kedudukan perbuatan kita tadi. Sebab kita jaga. Bukan sebab rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah kena duduk pada kedudukan, ya Allah, aku takut kalau kamu tak terima. Tapi aku harap sangat, ya Allah, puasa tadi, ya Allah, kau terima. Cakap dalam hati kita. Sambil-sambil kita buka puasa tadi tu. Doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Jadi itulah 6 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala supaya kita naik pada kedudukan puasa khusus, iaitu yang pertama, tundukkan pandangan kepada perkara yang makruh, apatah lagi perkara yang haram, supaya dan juga tundukkan pandangan daripada benda yang melalaikan kita daripada syukur Allah. Yang kedua, jaga lisan kita daripada apa? Daripada berdusta, menipu, berbohong, daripada mengumpat, mengadu domba, dan juga mengatakan benda-benda perkataan yang tidak elok, dan juga sibukkanlah lisan kita ini dengan zikrullah, ganti dengan benda tersebut. Dan yang ketiga, jaga halang pendengaran kita daripada mendengar benda-benda yang tak elok. Yang keempat, jaga anggota-anggota lain lagi
tangan, kaki dan juga perut kita daripada perkara yang syubhat atau perkara yang haram atau perkara yang makruh. Yang kelima, kurangkan sedikit daripada sudut makan dan minum walaupun benda tersebut termasuk daripada benda yang halal ketika mana kita iftar, iaitu kita berbuka puasa. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan tenaga untuk beribadat dan supaya itu menunjukkan bahawa kita mampu untuk mengawal hawa nafsu kita. Kan? Alang-alang kita puasa betul-betul sampailah kepada kita berbuka puasa. Dan yang terakhir yang keenam kata Imam Ghazali, selepas daripada berbuka puasa, pastikan kita duduk pada kedudukan ya Allah, aku mengharapkan kamu terima, dan tapi dalam masa sama aku takut juga, takut kamu tak terima. Kerana apa? Kerana kelemahan aku ketika mana aku melakukan ibadat puasa tersebut. Jadi rasanya sekadar itulah, mohon maaf ada bahasa saya tadi dan ada contoh-contoh yang mungkin agak kasar, mungkin telinganya rasa tak selesa, saya mohon maaf. Yang penting benda tersebut tujuannya adalah untuk sampai kepada hati-hati kita, untuk kita ubah diri kita, bukan kita nak ubah orang lain. Dan kita nak ubah diri kita. Saya nak ubah diri saya untuk jadi lebih baik. Tuan-tuan, niat untuk ubah diri tuan-tuan perempuan untuk menjadi baik. Kerana apa? Kerana hujung pangkalnya kita ini adalah nak jadi baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak jadi baik itu pada pandangan manusia untuk manusia puji, bukan, tapi kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada nak buka soalan ke Ustaz? Kalau ada satu dua, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum jemaah. Kalau ada soalan, silakan. Ustaz nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita nampak ada orang yang tak berpuasa dan kita buat aduan, adakah itu membuka aib orang tersebut? Atau adakah kita hanya perlu diamkan? Terima kasih Ustaz. Baik. Sekarang kita kena tengok keadaan jugalah. Sebab kadang-kadang aduan itu perlu, tetapi yang jadi masalahnya bila mana benda tersebut diviralkan. Kita tak nak kena-kena pula orang tersebut ada hubungan dan kaitan dengan kita. Jadi mungkin kita tahu pada ketika itu pendekatan mana yang paling baik sekali. Pertama, pendekatannya mungkin kita tegur dengan cara slow talk atau dengan cara yang baik. Sebab apa tak puasa macam ni, kalau boleh jangan buat dalam keadaan macam ni, kan? Kita tegur. Dan kalau mungkin kita dah tahu tegur pun tak jadi, maka pada masa tersebut kita gunakanlah saluran yang terbaik. Dia ada kaedah-kaedah dia. Sebab itulah pernah satu ketika seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, celaka aku Rasulullah, binasa aku Rasulullah. Dan dia mengadu dan membuat satu pengakuan di hadapan Nabi SAW bahawa dia telah berzina. Bila mana dia mengaku depan Nabi, Nabi pusing, Nabi tak nak dengar. Lepas tu dia pergi menghadap Nabi balik, duduk depan Nabi, dan dia bagi tahu, Nabi pusing lagi. Dalam riwayat mengatakan 4 kali. Nabi pusing sana, dia masih lagi tak mengaku. Di sini daripada sudut hukum fiqhnya, untuk kita ambil penyaksian mesti 4 kali saksi. 4 kali penyaksian. Tapi daripada sudut adatnya, kata ulama, di sini Nabi cuba nak lari dan tak nak dengar keaiban dia. Kan? Jadi pada masa tersebut, dia ada kaedah. Kalau kita nampak orang tersebut, insya-Allah kita boleh tegur. Atau kita pakai orang lain yang boleh tegur sebelum jadi aib bagi dia, naik van jenazah tu, dibawa ke jabat agama tersebut, kita tegur dengan cara baik tu. Tapi memang kita ni kalau kita kata kita tak boleh dan benda tersebut boleh menyebabkan ada benda yang pergaduhan dan sebagainya, gunalah saluran yang terbaik. Dan jangan sesekali viral, dan kalau boleh sampai situ cukup. Bahkan mungkin kalau orang kata, tadi betul ke? Ada orang kata yang kena tangkap tak puasa, kita kata, mungkin betul kot. Ataupun kita senyap saja. Jangan kita kata, betul lah saya yang buat report. Tak payah. So mungkin di sini akan membuka bibit-bibit keaiban. Bibit-bibit keaiban kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi tak soalan? Assalamualaikum. Ada. Okay. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Di pertemuan dulu saya dah bertanya Ustaz tentang apa tindakan orang yang dia dah berpuasa dulu dan dia balik ke Malaysia, adakah dia perlu membuka puasa? Ustaz kata seperti orang haid lah. Kalau dia nak makan ke dia boleh buka, dia dalam keadaan ni tidak ketara. Tapi ada orang tu dia pergi ke Mekah, satu keluarga Ustaz. Satu keluarga.
anak, suami, isteri, satu keluarga. Dia tidak melibatkan orang lain. Dan dia berpuasa dulu di Madinah. Jadi macam air raya tu macam mana Ustaz? Sama ada dia boleh berbuka satu keluarga tu, ataupun satu keluarga tu, dia kena berpuasa juga lagi. Pada hari Malaysia beraya, berpuasa. Macam mana? Saya tak faham soalan macam mana. Mungkin lagi sama. Ah, Dia puasa kat Malaysia ke dia puasa kat Mekah? dia berpuasa di Mekah dulu. Tapi dia tu pergi Ustaz, satu keluarga. Dia Ya. tidak melibatkan orang lain. Dia mak dan keluarga, suami isteri, anak-anak dia satu keluarga. Jadi, bila dia balik ke Malaysia, bila Malaysia kena berpuasa lagi, sedangkan Mekah dia beraya. Jadi dia tak melibatkan orang di satu keluarga. Adakah dia boleh beraya dalam satu keluarga tu? Ataupun dia mesti puasa juga dalam satu keluarga tu? Baik, kita kena tengok pada keadaan tempat kita berada sekarang. Kita tak boleh nisbahkan kepada di Mekah tu. Mungkin kita berada kat Mekah, hampir kita kata dekat 29 hari lah kan, atau 28 hari. Jadi sekarang kita balik kat Malaysia, kita kena duduk kat Malaysia lah. Jadi kiraannya adalah kiraan hari tu. Kiraan hari kita berpuasa, tak kira lah kita mula kat mana kan, tapi dia kena kira secara keseluruhan yang pertama. Keseluruhan puasa kita harinya minimum adalah 29 hari. Yang maksimumnya adalah 30. Kalau kita sampai kat Malaysia, tak kira lah kita seorang atau kita keluarga ataupun kita satu jemaah travel itu sendiri, kita bermula puasa di Mekah, kita balik kat sini, orang masih lagi berpuasa. Sedangkan kat Mekah itu, orang dah sambut hari raya. Kalau ikutkan, itu hari raya nisbah kita semua. Kita satu keluarga tadi tu, atau kita satu grup travel tadi. Adakah kita boleh berhari raya? Hari raya geng-geng kita saja. Tak boleh. Dia mesti dalam keadaan imsak juga, iaitu menahan diri. Menahan diri daripada makan dan minum. Kerana apa? Kerana menghormati pada kedudukan waktu itu. Walaupun kita kata dah 30 hari dah kita puasa, dah ngam-ngam, cukup dah. Kalau kita sampai di Malaysia itu pada hari yang ke-31. Ya betul. Masih lagi tak boleh sambut hari raya. Kerana apa? Kerana nisbah hari raya itu adalah secara keseluruhan kita cerita dan hormati, kerana pada waktu di Malaysia itu masih lagi Ramadan. Dia macam bukan kepada isu kita dah lebih puasa, isu kita menghormati Ramadan yang pada negeri itu yang kita berada sekarang. Dan kalau sekiranya kita sampai di Malaysia dah beraya dah. Kita ni baru puasa pada 27 hari saja, contoh saja. Jadi tak cukup. Kita sampai kat Malaysia itu pada hari yang ke-28 kita. Kan? 28 kita. Ataupun kita kata yalah baru cukup 28. Sampai hari 20, kita sampai kat Malaysia kita baru 28 hari dia berpuasa. Tapi sampai di situ kat Malaysia rupanya orang dah sambut hari raya. Macam mana? Kita haram berpuasa. Kerana 1 Syawal adalah haram berpuasa. So kita sambut hari raya. Bermaksud kita tak cukup satu hari puasa. Iaitu minimum mesti 29. Lepas hari raya yang pertama, kita dah boleh start untuk ganti puasa tersebut. Adakah itu menjadi kesalahan kita yang berdosa? Tak. Kerana kita bergerak daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Sekarang kiraannya macam mana? Kiraan pada waktu setempat. Sebab itu tak jadi timbul isu. Sebab apa Thailand raya awal ataupun Indonesia raya awal dan sebagainya. Sebab kita tengok istilahnya matla', tempat lihat anak bulan itu sendiri. So kita duduk kat Malaysia, kita buat cara Malaysia. Kalau kita duduk kat Indonesia, kita cara Indonesia. Itu caranya. Kerana menghormati bulan itu sendiri. Selagi mana masih lagi Ramadan. Wallahu a'lam. Okay, dah tak ada. Walaupun puasanya dah 31 hari Ustaz ya? Ya, walaupun dah 1 hari. Tidak dikira haram dia hari Syawal baginya. Dia kira seumpama kalau nisbah hakikat dia memang beraya lah. Tapi dia tak boleh lah. Pada masa tersebut dia kena menghormati Ramadan, tempat semasa yang dia duduk. Okay, terima kasih Ustaz. Okay Ustaz, kita tutup majlis Ustaz ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah kita telah selesai hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah yang sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu ini. Moga majlis kita ini mendapat keberkatan dan rahmat Allah. InsyaAllah segala ilmu yang Ustaz bagi akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita semua. Mohon izin Ustaz untuk saya maklumkan kuliah Zuhur GUNI pada hari ini
Pada jam 2:30 petang, tadarus Al-Quran UNI 1 hari 1 juzuk dengan ahli-ahli pilihan dan semua jemaah dijemput mengimarahkan majlis dengan menduduki, mendengar dan menyimak bacaan jemaah. Kami dari GYNI juga memohon maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik ini dari Allah dan yang buruk itu dari kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis hari ini, mohon Ustaz menutup majlis dengan doa dan tasbih kafarah dan surah Al-As dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin keluar dulu. Ustaz, terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa Terima lagi. kasih Puan Nurini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.